dulu. La ilaha illallah. Menyamun semuanya. Menyamun semuanya. Menyamun kita. Menyamun kita. Kau ingat tutup mulut. Orang tak nampak kena kau. Oh. Wah. Dah tu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua penonton Bernama TV. Baik kau ambil sikap di sana. Kau ajak lah dengan member sebelah kau. Aku dah tak berhenti. Dah nak kau yang masalah. Tak kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi
secara langsung di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya ini bagi membawakan kepada anda secara langsung sesi imbas dekat belakang waktu ataupun login Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pengerusi Pakatan Harapan dan juga Ahli Parlimen Tambun mengangkat selepas jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam di Istana Negara. Istiadat penganiayaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri ke-10 langsung di singgah-sana kecil Istana Negara pada pukul 5.06 petang semalam. Al-Sultan Abdullah memberi tekanan pelantikan itu selaras dengan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Istiadat angkat sumpah diberikan selepas Yang Paduka memperhalusi titah pandangan Raja-Raja Melayu yang berkenan berangkat menghadiri perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara bagi membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan negara seterusnya 5 hari selepas keputusan rasmi PRU 15. Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menandatangani beberapa dokumen berkaitan. Sebelum upacara itu diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin Menteri Raya Persekutuan Datuk Dr. Lokman Abdul Rahim. Saya membahas kembali bahawa pertama kali dalam sejarah negara keputusan pilihan raya umum beradu dengan situasi parlimen tergantung apabila tiada parti atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan persekutuan. Majoriti mudah untuk membentuk kerajaan adalah 112 kerusi. Di hari 15 pada 19 November menyaksikan keputusan Pakatan Harapan memperoleh 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30, GPS 23, Gabungan Rakyat Sarawak 6, Warisan 3, Bebas 2, manakala Parti Bangsa Malaysia dan Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia masing-masing menang 1 kerusi. Menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong agar parti dan gabungan politik mempertimbangkan penubuhan kerajaan perpaduan bagi mengakhiri kemudahan pembentukan kerajaan pasca PRU 15, akhirnya hasil rundingan antara parti bersetuju dan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan yang diterajui Pakatan Harapan. Sementara itu, saya juga ingin membawa anda untuk berita mengenai pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 mendapat perhatian media utama seluruh dunia yang menandakan berakhirnya kemelut susulan PRU 15 dan akhirnya perjuangan 3 dekad membuahkan hasil. Malam tadi ketika saya berada di sidang media pertama beliau sebagai Perdana Menteri di Sungai Long Clubhouse Kajang, beliau menerima panggilan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang merakamkan ucapan tahniah. Sebelum itu beliau menerima panggilan telefon dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dah penuh. Mengenai panggilan telefon yang diterima dari Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden berkenaan berharap kedua-dua negara dapat menyelesaikan isu pekerja. Kerana beliau menyifatkan, Perdana Menteri kita menyifatkan Indonesia sebagai sahabat sejati kepada Malaysia dan berharap kedua-dua negara dapat mempertingkatkan hubungan dalam pelbagai aspek termasuk perdagangan dan pelaburan.
Pemimpin Indonesia yang lebih dikenali sebagai Jokowi itu menjadi ketua negara yang pertama menghubungi Datuk Seri Anwar untuk mengucapkan tahniah atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 semalam. Duduk ni je Masa dia nak masuk Apa atas Saya tak start kan? Belum start kan? Baiklah, kita masih menantikan ketibaan tetamu kenamaan dan juga ketibaan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli Ali, iaitu Ketua Setiausaha Negara, diikuti ketibaan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara jadual pertama beliau pada pagi hari pertama ini adalah sesi clock in, bacaan doa, sesi tanda tangan buku khas, bergambar dan juga dimaklumkan sidang media selepas itu. Baiklah, malam tadi pada sidang media pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, antara intipati kenyataan media pertama beliau adalah yang pertama, beliau komited mempertahankan perlembagaan Bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan kedudukan Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum Cina, India, suku kaum Sabah dan Sarawak serta orang asli. Yang kedua, pemerintahan dibentuk dengan dukungan padu dan mantap dari 3 gabungan terbesar iaitu Harapan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Kerajaan akan menjamin dan menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan yang terpinggir dan melarat tanpa kira bangsa dan juga agama. Keempat, fokus nombor 1 saat ini adalah agenda pengukuhan ekonomi. Yang kelima, melawan rasuah dan penyelewengan secara serius dan habis-habisan dengan menggerakkan agenda reformasi tata kelola pemerintahan. Beliau turut mengusulkan usul undi percaya yang akan menjadi agenda pertama sewaktu sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember ini. Dan seperti diumumkan sebelum ini, beliau menolak untuk menerima gaji sebagai Perdana Menteri. Dan berita baik untuk rakyat Malaysia apabila Isnin 28 November 2022 adalah diumumkan sebagai cuti umum seluruh negara. Antara pemimpin lain yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Datuk Seri Hishamuddin Hussein di Facebook beliau yang mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan beliau mengucapkan selamat menjalankan amanah dan tanggungjawab demi rakyat dan tanah air.
ucapan tahniah juga turut diterima daripada Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di laman Facebook beliau yang mengucapkan jutaan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia dan Raja-Raja Melayu hari ini semalam menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Meskipun mengambil masa beberapa hari dan diikuti oleh seluruh dunia proses yang berlaku ini, namun kita bersyukur kepada Allah ia berjalan dengan baik tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Kita doakan Malaysia akan bertambah baik di bawah kerajaan perpaduan yang akan dibentuk nanti di bawah kepimpinan beliau. Semua pihak wajib menjunjung titah Tuanku supaya bekerjasama membangunkan negara serta mengelakkan kemelut politik yang boleh merencatkan ekonomi dan pembangunan negara. Keputusan ini perlu diterima dengan baik oleh semua pihak kerana ia sudah diperhalusi dengan sebaiknya oleh baginda dan Raja-Raja Melayu. Catatan berkenaan boleh dilihat di Facebook Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Baiklah, saya kongsikan juga berita mengenai panggilan telefon daripada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang merakamkan ucapan tahniah kepadanya beberapa jam selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 semalam. Panggilan itu diterima sejurus sebelum Datuk Seri Anwar memulakan sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri. Dalam perbualan telefon yang berlangsung selama kira-kira 10 minit itu, Datuk Seri Anwar menyuarakan harapan agar Malaysia dan Turki dapat mengukuhkan hubungan dan kerjasama dalam banyak bidang termasuk perdagangan, perniagaan, budaya, pendidikan dan ketenteraan. Mengenai cuti umum pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 28 November sebagai cuti umum sempena pembentukan Kerajaan Perpaduan Nasional dan pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Beliau berkata cuti yang asalnya dicadang diberikan hari ini terpaksa dianjak ke Isnin depan untuk terus memberikan ruang kepada nilai ringgit dan bursa Malaysia yang menunjukkan perkembangan positif semalam. Beliau diraporkan berkata, saya bersyukur kerana hari ini dan sebelumnya keadaan dan keyakinan pelabur juga berubah, ringgit diperkuat dan bursa lebih segar. Justru saya putuskan esok iaitu hari ini tidak boleh diberi cuti umum tetapi diganti dengan hari Isnin 28 November. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata beliau telah berbincang dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk memberikan cuti umum itu, namun ia tertangguh susulan urusan penubuhan kerajaan belum selesai selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Sabtu lepas. Ia memandangkan orang ramai mula mempersoal di media sosial sama ada Jumaat akan diberikan cuti peristiwa atau sebaliknya sempena pengumuman Perdana Menteri ke-10. Dan mengenai ringgit meningkat 1.8% ke paras tertingginya dalam tempoh 2 bulan berbanding dolar AS malam, dan pada 6 petang ringgit naik 815 mata peratusan kepada 4.4910 berbanding dolar AS daripada paras penutup 4.5725 pada Rabu. Bursa Malaysia ditutup tinggi pada paras tertinggi 3 bulan dengan indeks utama meningkat sebanyak 4.04%, berikutan sentimen pasaran menaik susulan situasi politik tempatan mereda serta perkembangan luaran positif yang mendorong minat risiko pelabur.
Baiklah, antara yang saya lihat sudah ada hadir di sini adalah Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohamad Zain, dan juga dapat dilihat situ Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani juga telah tiba bersama dengan Panglima Tentera Darat Datuk Sri Zamrus Mohamad Zain. Baiklah, saya difahamkan antara yang akan hadir pada sesi clock in pagi ini adalah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, Peguam Negara Tan Sri Idris Harun, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Panglima Tentera Darat Tan Sri Zamrus Mohamad Zain. Kita masih menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada ketika ini pengamal media semua berada, pengamal media rasmi semua berada di tingkat 5. Asyik. Sedang menantikan queue dari petugas bernama yang berada di lobi. Sekiranya Datuk Seri Anwar tiba, beliau terus akan naik ke tingkat 5 ini.
Antara yang baru tiba ini adalah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Baiklah, antara yang menarik pada sidang media Perdana Menteri malam tadi adalah penegasan beliau mengenai kerajaan perpaduan yang dibentuk dengan pernyataan beberapa parti akan memastikan kestabilan negara dan ekonomi serta menjunjung semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata sehingga tempoh beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 terdapat 3 komponen terbesar yang membentuk kerajaan perpaduan iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Menegaskan soal kestabilan kerajaan yang baru dibentuk tidak berbangkit, beliau berkata kerajaan perpaduan itu yang turut disertai warisan muda dan Parti Bangsa Malaysia juga tidak menolak kemungkinan penyertaan parti lain. Beliau dilaporkan berkata, saya ingin tegaskan dalam acara pertemuan pertama dengan rakyat selaku Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Malaysia mewakili semua kaum dan menjamin keharmonian semua rakyat, saya tetap bersedia menerima penyertaan semua yang lain untuk menjadikan negara ini stabil. Saya meraihkan rakan-rakan termasuk daripada Perikatan Nasional walaupun kenyataan pengurusinya pada peringkat awal tidak memerangsangkan iaitu mempertikaikan keabsahan dan jumlah kita. Dia berkata pihaknya mengalu-alukan penyertaan mana-mana parti namun dengan syarat mereka mesti bersetuju dengan asas pembentukan kerajaan perpaduan iaitu takbir urus yang baik, tiada tolak ansur terhadap rasah dan Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Pengurusi Pakatan Harapan itu turut menegaskan selaras dengan semangat perlembagaan persekutuan yang menyaksikan bahasa Melayu, hak orang Melayu, agama Islam dan kedaulatan Raja-Raja Melayu menjadi rohnya. Kerajaan di bawah pimpinan beliau juga tidak akan bertolak ansur untuk menjamin hak kewarganegaraan, peluang mengiktiraf hak semua kaum, agama dan wilayah di negara ini. Dia turut menegaskan untuk semua rakyat Malaysia. Dia mengulangi bahawa tiada sesiapa pun yang akan dipinggirkan di bawah kepimpinannya. Menyentuh mengenai manifesto yang berbeza dalam kerajaan perpaduan, beliau berkata kerajaan tidak akan berkompromi dengan isu teras yang dibangkitkan termasuk takbir urus yang baik, pencegahan rasuah, kebebasan badan kehakiman dan paling penting isu yang menyentuh kebajikan rakyat. Baiklah, di sisi kanan saya ini antara yang telah hadir adalah Panglima Tentera Darat Tan Sri Zambus Muhammad Zain, Ketua Polis Negara Tan Sri Afril Sani Abdullah Sani dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Semasa saya berada di sesi sidang media pertama beliau sebagai Perdana Menteri malam tadi, beliau mengatakan pagi ini beliau ada mesyuarat terlebih dahulu di pejabatnya di Bukit Kasing sebelum beliau akan clock in di pejabat Perdana Menteri sekitar 10 pagi ini.
Baiklah, mengenai usul undi percaya Perdana Menteri yang dikatakan beliau pada sidang media malam tadi, beliau berkata persidangan Parlimen ke-15 yang pertama di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diadakan pada 19 Disember. Beliau yang mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 berkata satu usul undi percaya akan dibentangkan pada sidang itu bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Dia berkata perkara itu dilakukan selain daripada angkat sumpah adalah usul dari kerajaan iaitu undi percaya, jadi supaya tidak timbul keresahan tentang keabsahan yang ada. Selain Pakatan Harapan, beliau turut mendapat sokongan ahli parlimen daripada Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Warisan, Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau Muda, Parti Bangsa Malaysia PBM dan juga Bebas. Dia berkata pada sidang parlimen itu juga kerajaan akan membentangkan dan meluluskan emolumen bagi penyewa awam terlebih dahulu sebelum bajet 2023 dibentangkan semula. Baiklah, saya difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun sedang naik. Mengalu-alukan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri pada ketika ini sedang bersalaman dengan tetamu kenamaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Tan Sri Idrus bin Harun, Peguam Negara. Yang berbahagia IG Tan Sri Akril Sani bin Haji Abdul Wahsani, Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Datuk Salihuddin Ayyubi bin Zakaria, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Dr. Farizah binti Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet. Datuk-datuk, puan-puan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di dalam majlis keluarga ini yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Majlis terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Hadirin sekalian, sebagai simbolik memulakan tugas rasmi, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan kad pekerja di peranti perakam waktu masuk. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta hadirin sekalian, seterusnya bagi memberkati majlis dengan penuh takzimnya, mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman, kami mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan. Dengan takdir segala ketentuan, kepadamu kami menadah tangan, memohon restu perkenan. Jadikanlah hari ini hari bagi kami akan kebaikan, hari kesinambungan untuk kami mengejar cita-cita murni dalam meneruskan perjuangan. Sesungguhnya kami pohon darimu, ya Ilahi, doa kami panjatkan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tugas sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jawatan diberi, melaksanakan apa yang dijanji, memikul amanah penuh integriti. Justru ya Allah, kurniakanlah kesihatan berpanjangan buat Perdana Menteri kami ini agar dapat menaikkan permintaan rakyat yang menggunung tinggi. Negara terus maju, rasuah berhabis-habisan diperangi. Mengharap bertambah mampan ekonomi, masyarakat bersatu hati, hidup harmoni, mantap jiwa serta rohani. Masyarakat Malaysia di mata dunia teguh berdiri, disegani dan dihormati. Ya Allah ya Fattah, Engkau kurniakan buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kami ini jiwa dan semangatnya terus gagah. Kekuatan, tenaga dan akal fikirannya setiap masa makin bercambah. Andainya hadir apa jua ujian, cabaran dan dugaan, hatinya sabar dan tabah. Kekatkanlah petunjuk hidayah, moga rakyat pimpinannya keluar daripada terus berbalah. Yang Muslim taat akan segala perintah-Mu ya Allah, dan buat non-Muslim kepada Tuhan mereka diri terus merendah. Prinsip nilai-nilai murni dan budaya sentiasa diperindah. Ya Allah ya Ghaffar, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan kemudian bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami. Dia akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang takwa. Permudahkanlah semua urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia, akhirat, menguruskan negara dan rakyat. Juga kurniakan kami jiwa yang tenang dan hati yang lapang, agar hari ini menjadi hari antara yang terindah dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat keredaan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan juga semoga negara Malaysia terus aman dan maju jaya, berkhidmat untuk negara. Sekian dahulu daripada saya. Dipersilakan Yang Berbahagia Ketua-Ketua Negara untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk masuk ke ruang pejabat bagi menandatangani buku khas. Seterusnya bergambar bersama di jemputan VVIP. Dipersilakan. Cak, aku turun bawah. Hai Kak.